Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, dengan taufik, hidayah juga inayahnya dapat kita bertemu kembali pada pertemuan kita bulanan lah, iaitu pada hari Rabu pertama, insyaAllah. Hari Rabu di awal bulan lah kita main. Hari Rabu di awal bulan, kalau tidak dapat arai, akan berlakulah pertemuan di antara kita bagi kuliah maghrib Rabu malam Khamis, bagi membicarakan dua kitab, dua judul pengajian. Yang satunya ialah kitab Tauhid, kitab yang membahas dan membicarakan tentang mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang telah diajukan soalan oleh Tuan Imam kita di awal tadi, berkaitan dengan persoalan Tauhid lah itu. Dan yang sebuah lagi kitab Al-Arba'in, Arba'in mana 40, yang maksudkan dengan 40 apa? 40 hadis berkaitan dengan agama yang telah di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dihimpunkan ia oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kita akan baca dua kitab lah. Yang pertama kitab Al-Imam Nawawi hadis 40 ni satu hadis. Dan kita akan pergi kepada kitab Tauhid pula. Jadi saya minta supaya soal yang dikemukakan oleh Tuan Imam kita tadi kita jawab pada sesi pengajian Tauhid sehari. Dan kita baca hadis dahulu, terlebih dahulu. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima menambah perkara agama tajuknya. An ummil mu'minin, daripada ummu tu mana? Ibu lah. Kita panggil, kadang kita kubur nama anak kita ummu sekian-sekian tu kan. Sebenarnya ummu tu mana? Ibu. Sahabat Nabi atau seorang isteri Nabi nama Ummu Salamah. Nama tu nama bukan nama suku dah, nama gelaran. Ibu kepada Salamah, bukan nama dia. Kita Ummu nama Ummu, tapi taklah semua Ummu itu adalah merupakan nama gelaran. Macam nama anak Nabi Ummu Kalsum, ada juga yang memang nama dan sebagainya lah. Jadi Ummul disebut ini an ummil mu'minin, ibu kepada sekalian orang beriman. Orang beriman ni banyak, tapi dia ibu kepada orang beriman. Ini satu status. Ini bukan maksud secara literal, bukan sungguh-sungguh dia lah yang beranakkan sekalian orang beriman tu. Tahulah dia mau nak beranak semua. Jangan. Buang kita pun kalau dia bertanya anak orang 10, larak lah orang puan. 10 pun dia terkejut dah. Ini sekalian orang beriman, dialah ibu. Ini kiasan ni. Bukan sungguh-sungguh masuk itu. Itu satu title, satu darjah yang diberikan kepada sekalian para isteri Nabi alaihi salatu wassalam. Kepada isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar mereka itu ummahatul mukminin. Sekalian mereka adalah ibu-ibu kepada orang beriman. Dia satu status, darjat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi beristeri ramai. Itu salah satu sebabnya lah.
sebab nak memuliakan. Nah. Perempuan nak jadi wali boleh, nak jadi nabi tak boleh. Kan? Jadi daripada dia apa? Isteri kepada nabi, satu kedudukan bagi mereka. Abu Salamah dengan isteri mereka, dengan isteri dia Ummu Salamah, janjilah di masa hidup mereka berdua. Kalau kita kan, abang mati yang kahwin lain tak? Tanya. Abang kata, tak kahwin lain dah abang. Kan? Pakai dengan abang seorang sudah lah. Laki dia kata apa? Jangan. Abu Salamah kata jangan. Kalau abang mati dulu, yang kahwin lain dia kata. Doalah kepada Allah supaya Allah menggantikan kepada ayah seorang suami yang lebih baik daripada abang. Itu. Dia ajak kepada bini dia. Sebab rupanya makbul doa. Abu Salamah ni dia mati syahid. Tuan-tuan tolong carikan saya orang yang derajat dia mengatasi orang yang mati syahid. Dia nak cari kita. Baik, mati syahid ni derajat tinggi, mulia insya-Allah. Macam mana nak mengatasi kedudukan orang mati syahid ni? Tak jumpa cari, melainkanlah Nabi SAW. Jadi makbul doa minta supaya digantikan suami yang lebih baik kepada dia. Siapa dia lagi? Nak duduk menggantikan tempat seorang yang mati syahid di jalan Allah. Nabi SAW menjadi suami kepada dia. Itu kata kemuliaan yang diberikan kepada Ummul Mukminin. Lepas tu mereka ni berkabut-kabut. Abu Bakar, tak lah, aku tak jadi sahabat Nabi lah. Nak beri keistimewaan lagi, nak jadi mertua Nabi. Dia kahwin galak anak dia kepada Nabi. Umar, tak Abu Bakar dapat aku tu. Begitulah mereka berdamping, mendekatkan diri kepada Nabi SAW. Ummul Mukminin mana ibu sekalian orang beriman, mana pangkat yang diberi kepada seorang yang menjadi isteri kepada Nabi SAW. Jika wafat Nabi, mereka tidak boleh dikahwini. Tak macam apa kita mati, orang lain tunggu. Kita mati, dibayar tu ada satu orang kaya. Perempuan dia boleh tahan juga. Jadi kawan-kawan duk melawak dia. Melawak tu kasar lah. Saya pun dengar, apa yang kasar sangat. Tapi dah jenis melawak kasar pun. Dia kata kalau mati kawan ni dah. Nampak ke depan-depan kau tu? Dia tahan kalau mati tinggal jenda kaya aku ligat. Nampak ke depan kau tu? Kawan yang cakap tu, apa namanya, perempuan tengah sakit macam tu. Tiba-tiba perempuan dia meninggal. Dia menikah baru. Kawan tu mengenal dia balik. Kata, kalau mati bini hang pula aku lihat. La ilaha illallah. Bini Nabi. Kalau Nabi wafat, tak boleh siapa lah lagi yang akan boleh menjadi suami kepada mereka. Sebab apa dia tak alasan dan hikmah dia? Karena siapa yang boleh menggantikan kedudukan Nabi? Takkan jumpa orang yang boleh melayani mereka sebagaimana Nabi, memenuhi kemauan mereka sebagaimana Nabi. Tak standing, tak selevel. Itu keadaan dia. Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Nama gelaran lagi ni, ibu kepada Abdullah. Itu gelaran dia. Anak dia ada nama Abdullah, dipanggil Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha. Nama dia Aisyah, isteri Nabi. Kita tahulah Aisyah kan. Qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Apa kata Nabi? Man ahdatha, barang siapa yang memperbaru fi amrina hadza, pada urusan kami ini urusan agama ini, ma laisa minhu. Kena ambil kod kenyataan ni. Dah faham jelas, dah terang ya. Bagi reti betul-betul. Ma laisa minhu, barang yang tiada punca daripadanya, fa huwa raddun, maka perkara itu adalah tertolak. Tak diterima, benar-benar baru, reka-rekaan yang tidak ada usul, yang tidak ada punca. Hadis ini digabungkanlah dengan hadis yang selalu disebut-sebutkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang lain tu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa apa kata? Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis ni sering diulang-ulang sebutkan dengan tujuan untuk menyalahkan kita di dalam beramal. Ini penunggangan kan ni. Ditunggang satu hadis. Sedangkan kita maklum hadis bukan satu. Ayat Quran pun begitu, bukan satu. Kena dilihat keseluruhan. Tidak, kita apa-apa jadi, kalau kita kena pakai hukum selalu dah sebelum daripada kita dengar daripada semua pihak. Dan itu juga kita sama lah bila dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui lah hadis-hadis yang lain juga, barulah nak dibuatkan sesuatu keputusan. Maka siapakah orangnya yang melalui pembelajaran sekalian hadis, sekalian ayat-ayat Quran ini kalau tidak para ulama? Mereka lah. Maka kita menyerahkan kepahaman kepada ahli ulama bagi menguraikannya kepada kita, bukan kita faham sendiri. Dijajalah hadis tadi, dia kata apa? Wa syarrul umur, seburuk-buruk urusan, muhdatsatuha, ialah perkara yang baharu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang baharu itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di dalam neraka tempatnya. Apa dia bid'ah itu? Diri pas mayang. Wah, diri pas mayang bid'ah. Tak ada sumber daripada Nabi. Itu kita himpunkan dengan hadis ini. Nabi kata, man ahdatha, barang siapa yang memperbaru, create, cipta, reka, fi amrina, pada urusan kami hada ini, urusan agama inilah maknanya, ma laisa minhu, barang yang tiada ambilan daripadanya, fahuwa raddud, maka ia tertolak. Maka inilah maksud baharu itu tadi, bukan wirid lepas sembahyang. Pasti ada ambilan dia daripada sunnah Nabi. Bukan kunut waktu subuh, bukan azan Jumaat 2 kali. Hanya azan Jumaat 2 kali, mana ada pernah Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ada sandaran dia, tetap ada dapatannya. Nabi kata apa? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ke atas kamu, mana hendaklah kamu, alaikum, mana hendaklah kamu, atau mesti kepada kamu, bi sunnati, dengan sunnahku. Hendaklah kamu berada di atas sunnahku, mana mengikut sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah sekalian khulafa, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasyidin, yang pintar-pintar, al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit yang gigi geraham, pegang dengan bersungguh-sungguh. Ada 2 kali adalah dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Berani tidur Sayyidina Uthman buat bid'ah. Jadi kita mengaji, mengerti, faham apa erti bid'ah yang sebenar. Pada bahasa, ya, bid'ah itu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bid'ah ini bukan hukum. Kena faham dulu, bid'ah bukan hukum. Hukum syarak ada 5 ya. Kan? Kalau orang tak bagi kita buat sesuatu amalan, contoh kita buat tahlil, ada orang mati, dia kata jangan buat, dia kata. Pasal kau tak boleh buat. Dia kata ini bid'ah. Tanya dekat dia, apa hukumnya? Taklah hukum dia bid'ah. Dia tu telah melakukan bid'ah. Apa maknanya? Dia tu telah mencipta perkara baru. Apa yang dia cipta? Hukum baru dalam Islam. Tak ada hukum nama bid'ah. 5 yang hukum: wajib, sunnah, harus, makruh, haram. Tanya dia, duduk tang mana hukum amalan ini? Dia kata bid'ah. Bid'ah ke hukum? Sebab itu di sisi ulama, sesuatu amalan bid'ah itu boleh jadi ia wajib, boleh jadi ia
wajib. Nabi biasa buat sekolah lah. Ada Nabi buat sekolah menengah, sekolah rendah, tadika. Tak ada kan? Tetapi nak memastikan anak-anak kita mendapat pelajaran, maka menjadi kewajipan kita buat sekolah. Bid'ah lah tu. Dosa lah buat sekolah. Ada orang kata berdosa ni, tuan-tuan. Nabi buat sekolah mengaji hadis lah apa. Tak. Kan? Nabi mengajar lah di dalam masjid dia. Yang kita pergi buat sekolah apa, awak tak mengajar dalam masjid saja. Jadi apa? Sebab tu ada bid'ah. Al-Imam Syafi'i membahagikan kepada dua. Tadi yang kata 5, ada bid'ah yang wajib, sunat, harus, makruh, haram. Mana balik kepada hukum balik. Benda ni nak duduk tang mana kategori dia. Kalau ada dapatan dia daripada Al-Quran, Sunnah, maka tak boleh dihukumkan sebagai salah sama sekali. Imam Syafi'i kita kata tadi membahagi kepada dua. Dipanggil bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang terkeji. Bid'ah atau disebut dalam istilah lain bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Contoh bid'ah yang baik ni, pernah nak diharamkan dahulu oleh golongan yang suka membid'ahkan orang ni. Ni, apa dia? Mikrofon. Mikrofon pernah nak diharamkan pasal bid'ah. Tak pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok Bilal azan, bukan Tok Bilal lah, Bilal sendirilah nama Nabi. Bilal sendiri azan pakai mikrofon. Pernah tak? Tak pernah. Pakai suara tempit, naik tempat tinggi, tempit. Allah panggil orang. Hayya 'alas salah. Ada mikrofon? Kan? Ada tak Nabi sembahyang pakai rumah dekat ni bau ni sedap sikit tak? Tak. Nabi baca khutbah pakai mic tak? Maka ia ada bid'ah. Ada setengah tu dia pelik sikit, dia pecah bid'ah kepada dua, satu bid'ah dunia, satu bid'ah akhirat. Dia kali itu pula. Dia dulu bila kita kata ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah baik, bid'ah sayyi'ah yang buruk, yang tak baik. Kita tak bolehlah kita pecah-pecahkan. Pasal apa tak boleh pecah-pecahkan? Sebab dalam hadis tu kullu bid'atin, setiap bid'ah. Nabi kata tiap-tiap, maka semualah. Jadi kita kata jangan naik kereta. Dia kata tak ni bid'ah dunia. Dia pun bahagi juga. Dia sendiri membahagikan bid'ah tu, dunia dengan akhirat. Kita naik unta lah. Tak, ni dunia dia tak urusan. Semaya ada urusan dunia ke urusan akhirat? Maka datanglah ulama kita pergi nak berhujah dengan ulama mereka yang mengatakan mikrofon ini adalah bid'ah. Macam mana nak berbahas dengan kawan ini? Pergi tengok dia sedang baca Quran. Tu alim tu lah yang kata bid'ah, dia duduk baca Quran dan dia memakai kacamata. Tanya tu kita, apa yang kau pakai? Ini kacamata. Buat apa kacamata? Pembesar pandangan. Adakah hukumnya bid'ah? Tak bid'ah lah. Macam itu juga mikrofon, kenapa bid'ah? Dia pembesar suara, pendengaran cepat, tangkap. Sama lah. Nak baca Quran ni, nak pakai tak nampak kawan kabut. Tidak kena belik, tak jauh, tak Amerika tak nampak. Susah lah nak pakai kata-kata. Baru terang dunia. Baca Al-Marhumah saya kata dia ada dua, tahdith liddin, tahdith fiddin. Pembaharuan bagi agama. Tak apa. Pembaharuan bagi agama untuk menjadikan tersusun atur agama itu, diamalkan mudah, disampaikan mudah. Tak apa. Yang tak boleh pembaharuan dalam agama. Ini tak boleh. Ditokok tambah perkara baru yang tidak ada asal dalam agama. Tak boleh. Wirid ada tak asal dalam agama? Ada. Zikir ada tak? Bacaan tahlil ada tak? Berdoa ada tak? Baca Quran ada tak? Hak ada dengan kaca.
Yang tak ada yang direka tambah, yang itunya yang tak boleh. Tu. Sebab itu Al-Imam Syafi'i menyebut kullu ma lahu mustanadun, tiap-tiap sesuatu yang ada sandaran minasyar'i, daripada syarak, falaisa bibid'atin, ia bukan dianggap bid'ah, yakni bukan bid'ah yang sesat. Walau lam ya'mal bihi salaf, walaupun tidak pernah dilakukan oleh golongan salaf, golongan terdahulu. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in tak nak buat. Tapi bila mana perkara itu yang kita buat itu ada anjuran dia, ada sumber dia, ada saranan dia daripada Al-Quran maupun hadis, tidak boleh dikatakan sebagai amalan yang ditolak di dalam agama. Tak boleh. Jangan kita memandai-mandai menghukumkan orang. Golongan ini, itu adalah langkah pertama mereka masuk ke dalam masyarakat. Itu adalah langkah pertama. Mula-mula mengganggu gugat keamanan beramal. Dia takutkan kita nak buat amal, takut bid'ah. Jadi kita pun makin kurang amalan. Makin kurang amalan. Yasin malam Jumaat jangan buat. Pula. Bila makin kurang amalan, santapan rohani kita kurang. Iman kita makin lemah. Masa itu dia akan ganggu gugat pada akidah. Dan sekarang ni mereka sedang cucuk jauh-jauh kerosakan akidah. Tidak boleh. Kita timbulkan perbahasan-perbahasan soal akidah supaya mengganggu gugat ketenteraman akidah kita. Dia kata Tuhan di atas arasy. Siapa cipta arasy? Allah. Tuhan cipta arasy. Di mana Allah duduk sebelum diciptakan arasy? Tuhan cipta langit. Dia kata Tuhan duduk di langit. Tuhan cipta apa pun, Tuhan tak berhajat kepada benda tu, tak perlu. Tuhan tidak berhajat kepada tempat. Tuhan dah ada dulu daripada diciptakan sekalian tempat. Tapi dok, dia duk kata Tuhan duduk di atas langit. Lepas tu Tuhan duduk di atas arasy. Bila kita debat, satu masa dahulu dia kata Tuhan itu duduk di suatu tempat yang dipanggil Makanul Adami. Apa dia Makanul Adami? Tempat yang tiada. Tempat yang tiada. Apa cakap aku ni? Saya tahu satu tempat apa yang cakap lagi. Di mana? Tanya orang Butan. Kita bahagia. Dia bubur besen tu. Aku saya angkat dia. Jangan dia pergi tanya. Pak Long, berapa ekor anda dapat ikan? Gila dia tu. Dalam balti mana ada ikan? Padam pun tidak. Betul Pak Long, ada apa ni? Aku tengah mengait ikan yang tiada. Baru betul tempat dia kalau cakap tu. Ini orang waras tak boleh cakap tu. Tempat yang tiada. Mana tak ada lah tempat tu. Jadi duk kata Tuhan tu bertempat. Apa? Kata Tuhan tak perlu pada tempat. Allahu mawjudun bila makanin. Allah wujud tanpa tempat. Dia ada pegu dengan makhluk ni. Otak dia nak fikir Allah macam makhluk. Setiap benda yang ada mesti bertempat. Dia nak bagi sama orang kita. Sedangkan Allah bikhilafi dzalik, bersalahan dengan segala apa yang tergambar, terfikir dalam kepala otak kita ni. Dia kata Makanul Adami satu kali. Yang terkini ini berdebat. Dia kata Tuhan itu berada di luar alam. Luar alam. Alam itu apa? Masih Allah. Setiap yang selain daripada Allah. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari, malaikat, jin. Apa dia lagi? Haiwan, tumbuhan, manusia, syurga, neraka, arasy. Semua itu adalah alam. Mana Tuhan luar pada tu. Betul tak bertempat? Betul dah kenyataan kita tu. Tuan-tuan, luar apa? Adakah kamu menganggap alam, kemudian ada luar tu menganggap tempat juga lagi tu. Mana luar mana tak berkait dengan alam. Macam tu, okey. Jadi pelik. Dalam kali keluar pula satu kenyataan. Satu orang lagi yang lain dia kata Tuhan itu duduk di alam gaib. Lagi syok. Alam itu makhluk yang diciptakan. Allah itu khaliq, pencipta. Dia tak duduk di dalam kelompok alam ni. Alam ni selain daripada dia, selain daripada Allah. Lepas tu soalan yang bulan lepas nak tanya, kalau tak ada sekalian makhluk ni, Allah ada tak? Allah ada. Allah itu khaliq, pencipta.
Makhluk ni, kita ni makhluk dicipta. Kalau Tuhan tak cipta kita, Tuhan tu duduk ada situ, tetap dianggap dia sebagai pencipta. Dia tak cipta pun, dia tak cipta pun, dia tak mau cipta. Pasal tak boleh siapa paksa Tuhan. Boleh tak kita paksa Tuhan? Tuhan mestilah cipta sesuatu baru Tuhan jadi pencipta. Tidak. Tuhan itu tetap pencipta. Lepas tu dalam qudrah kita mengaji sifat nanti ni, ada suluhul qadim, tanjizi hadis, ada qabdah. Itu panjang tak masuk lagi bab tu nanti ni. Allah Ta'ala tu mampu, dia nak cipta tak cipta tu tang dia, tapi dia tetap sebagai pencipta. Sebagaimana seorang suami, kita bagi umpama. Seorang suami ada duit, ada harta, kaya, dia ada isteri, dia mampu tak bagi nafkah? Dia ada duit, ada harta, kaya, dia mampu, tapi mesti tak dia bagi? Kadang-kadang dia tak bagi. Adakah bila dia tak bagi itu menunjukkan dia tak mampu bagi? Mampu bagi. Dia yang tak mau bagi. Dia duduk perhabis kat perempuan lain. Contoh. Dia ada perhabis kat tempat lain, kata. Dia tak bagi nafkah padahal dia mampu untuk bagi. Adakah menjadikan dia tu tak mampu? Tidak, dia mampu. Begitulah Allah Ta'ala mampu untuk cipta makhluk ni, walaupun dia tak cipta. Kalau dia tak cipta sekalipun. Tapi dia cipta lah, dan kita duk ada ni, itu jadi tunjuk kata dia cipta kita. Dia tu selalu tanya, adakah kalau kita pakai tak ada, Tuhan pun jadi tak ada? Tuhan duk ada, situlah dia. Tuhan itu Khaliq, pencipta. Langit, bumi, aras, bulan, bintang, semua dia cipta, dan dia tak perlu pada ciptaan dia. Jadi bila kita tadi iman lemah, pasal kekurangan amalan, takut nak buat tahlil, takut macam Yasin, takut nak buat apa amalan, nak ambil sedekah, takut, semua takut. Kurang amal, kurang iman. Bila kurang iman, dia masuklah Tuhan itu besar, dia kata. Macam mana besar Tuhan? Macam saya besar, dia kata. Tengok ini dia atas laptop. Bila saya besar, saya boleh tengok ada E, ada D, ada G, ada. Dia anggap Tuhan itu besar saiz. Kita sebut Allahu Akbar bukan besar saiz. Guru besar, walaupun dia kecil, tetap dipanggil guru besar. Dia tak? Saya pangkat dia besar. Itu kita sebut Allah besar tu bukan saiz besar. Kedudukan, derajat, ketinggian, kemuliaan. Jadi jangan disamakan Allah dengan makhluk. Ini berlaku bila kita tertipu dengan dakwaan-dakwaan kononnya kita menambah perkara dalam agama. Sedangkan ahli ulama menyebut yang dimasukkan dengan bid'ah yang sesat masuk ke dalam neraka, ialah dia bid'ah menisbahkan perkara yang dahulunya orang tak nisbah kepada Allah. Ini menambah-nambahkan isu-isu yang dibangkitkan. Berkenaan dengan Tuhan ada tangan. Kenapa ada Tuhan ada tangan? Ada yang kata Tuhan ada tangan, tak apalah, satu part. Ada yang kata Tuhan ada 12 tangan. 12 tangan. Okay, kanan. Lepas tu ada pula kata Tuhan ada 2 tangan tapi dua-duanya belah kanan. Lepas tu ada pula yang kata Tuhan ni ada banyak tangan. Semua itu daripada mana dia ambil? Daripada ayat Quran. Bukan kita tolak ayat Quran, kita tolak kepahaman mereka pada ayat Quran itu. Mereka menyalah gunakan ayat Quran macam hadis tadi, menyalah gunakan kepahaman hadis itu untuk memomok-momokkan masyarakat. Jadi pening celaka habis. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa Muslim dan juga Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan bagi riwayat Muslim pula, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tiada terdapat dalamnya urusan agama, urusan kami, urusan agama, fahuwa raddun, maka ianya tertolak. Jadi suatu amalan yang tidak ada asal usul dalam agama, barulah ianya tertolak. Tapi selagi mana ada, kata Pak Imam Syafi'i tadi, mustanadun minasyar'i, terdapat sanad, terdapat sandaran daripada syarak, maka dia tidak boleh dikirakan sebagai bid'ah yang sesat, bal wa bid'atul hasanah. Sebaliknya ia adalah bid'ah yang baik. Itu satu hadis daripada 40 hadis Al-Imam Nawawi. Nanti kita akan sambung hadis yang ke-6, tajuk dia peliharalah hati. Baik. Pergi kepada kitab kita yang selanjutnya, Tauhid. Sampai masuk apa dah kita ni, surah Kampung Baru, buku surat 8, ketuhanan ilahi jats. Baik. Sebelum pada tu kita pergi kepada soalan tadi, wujud. Kenapakah dalam sifat 20, sifat Allah Ta'ala ni banyak berapa kali dah saya sebut. Segala sifat kesempurnaan adalah sifat bagi Allah.
Yang wajib kita ketahui 20. Wajib kita ketahui 20. Bukan 20 sahaja sifat Allah. Daripada dakwah kita, macam-macam dakwah yang kita tak mengaji, kita pun tak mengaji bagi berdalam. Lepas tu kita bila orang kata macam-macam kita menjadi istatrikut, dia bawa terkawal mengaji dengan sifat 20 ni, kita pun tak ikut. Macam kita pun tak mau mengaji bagi dalam. Salah dia dah ni. Nak mengaji dia susah. Susah lah. Tuhan bukan lagu kita. Dia kena mengaji lah, berpayah sikit. Disebut ilmu akidah ni seperti akar. Akar dia kena kemas kejap. Baru orang tolak pokok tak apa. Itu ngaji ilmu tauhid, kena pasak betul-betul. Kena payah lah sikit. Macam orang pilin bangunan tu, nak buat 20-70 tingkang. Takkan pakai lantai besar terima tak? Tu gum. Betul. Gum, betul. Berapa lama orang pilin tu? Bertahun ke dah pilin tu. Bila dia nak naik bangunan, tak tahu. Tengok kita dah beli anak lah. Baru naik, baru naik. Buat macam mana? Pasal nak bagi kemas. Itu ilmu tauhid, orang ngaji tu. Kita duk ulang ajar tu. Habis kita ulang kita. Habis kita ulang kita. Sampai jadi wirid. Kitab akidah tu jadi wirid. Mari 20 ni pergi balik. Kita duk ulang lagi. Dia pula tak jemu mengajar. Yang mengaji pun tak jemu mengaji. Saya dapat tahu kepentingan dia. Tidak, orang koceh kita. Hampa ni karut. Pandai-pandai duk pihakkan sifat bagi Tuhan. Takat 20 saja. Kita pun tengah ngal. Awak ni tapi buat aku tu no, bodohnya kita ni. Lah, awak ingat tutup guru kita ni bodoh sungguh kah? Lama pula kita duduk tutup guru Melayu leket. Yang menjadi ulama-ulama besar di tanah haram tu siapa dia? Kalau bukan tutup guru Melayu orang dulunya. Sehingga zaman era pemerintahan Bani Sa'ud naik dah pun, masih lagi tutup guru daripada orang Melayu ni diberikan kebenaran mengajar di Masjid Haram tu. Siapa dia? Yang terakhir sekali, yang beraliran dengan aliran kita ni Ahlussunnah tu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang kita dah baca kitab Penawar Bagi Hati tu. Memanglah dia tulis kitab Jawi pasal nak mengajar orang Jawi. Dia duduk di Arab, dia mengajar lah Arab. Arab ngaji dengan dia. Alimnya sangat dia. Walaupun kerajaan yang naik pada ketika itu berbeza aliran dengan dia, tak boleh nak buang. Tak boleh nak gugurkan jawatannya daripada mengajar di situ. Tak boleh, dia alim sangat. Syekh Abdul Qadir Mandili ni. Dulu-dulu pada dia tu ada lagi lah. Jadi saya lah duk baca satu kitab Syekh Abdul Samad Palembang ni. Orang Palembang. Alim tu, lahir dia orang Palembang, keturunan Palembang. Lahir di Mekah. Mengaji puluh-puluh tahun di Mekah. Balik main di sini 2 kali. Balik berapa? 1 kali pasal siap kena serang. Tani, apa nama? Suku Tai serang tani. Balik main tolong orang Melayu di tani. Kalah, patah balik. Pergi duduk balik di Mekah mengaji, mengajar. Dengar pula Kedah kena serang dengan siap. Patah balik dia. Tapi bukan siam tu lah. Siam, kena faham tak? Siam ni Tai ni lain sebenarnya. Kena mengaji, kena kaji balik sejarah. Suku Tai ni lain. Mereka ni lah yang menjajah tanah Siam. Tapi dia mengaku kata tak pernah dijajah Thailand. Mereka tu lah penjajah maknanya. Siam ni maknanya orang sebangsa dengan kita juga. Lepas tu dulu kerajaan Melayu dulu sampai ke Segenting Kerong naik ke atas. Tapi sejarah yang ni cuba dipadamkan. Baik. Syekh Abdul Samad Palembang ni alim hebat di sana. Dia iktiraf keilmuan dia oleh ulama-ulama hebat daripada kalangan orang Arab sekalipun. Tapi kita ni orang Melayu pula dia ingat kata lekeh lah tu guru kita. Ngaji sifat 20. Ingat macam lekeh. Pasal apa ada sebabnya? Dituliskan dalam sifat 20 itu wujud nombor 1. Adakah kerana Allah itu wujud? Kemudian baru datang sifat-sifat yang lain macam kita. Mula-mula beranak dulu. Tak tipu ini. Belum jalan ni, tak ada lagi sifat jalan tu, tak boleh jalan lagi. Duduklah bedung tu ya. Duduklah bedung tu ya. Nak buat apa? Nak bagi duduk dah. Pelan-pelan baru boleh kalih nyiring. Lepas tu barulah boleh kalih merah. Lepas tu menyuluk dulu. Ngesot. Lepas tu baru nak merangkak, angkat sikit. Tekan dengan lutut. Dah boleh duduk sikit. Baru boleh nak bangkit berdiri bertaktir. Baru nak boleh menapak. Dah boleh berjalan.
baru nak boleh berlari. Dia datang berperingkat-peringkat. Jadi adakah sifat Tuhan wujud, lepas tu baru datang sifat qidam, lepas tu datang sifat baqah, mukhalafah dan sebagainya tadi? Tidak. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu 20-nya, bahkan ke semua sifat kesempurnaan itu pada Allah, ada pada Allah sedia kala, bukan bergiliran. Bukan bergiliran, ada sedia kala. Wujud ada sedia kala, qidam ada sedia kala, baqah ada mukhalafah, semualah sama kasar kalam, semualah ada sedia kala pada Allah. Tapi bila dah ada banyak 20, kita nak kena kira lagi, takkan sekali sebut keluar 20 tu ke? Boleh tak kita sebut 20 sifat dalam satu kali sebut? Allah bersimpul lidah tak jadi. Daripada wujud sampai kaunuhu, apa nama? Mutakalliman. Nak sebut macam mana tiba-tiba sekali sebut tu? Tak boleh, tak keluar di mulut kita. Melainkan kita kena sebut satu per satu. Maka di situ dipanggil tartib zikri. Dipanggil apa? Tartib zikri. Sebab apa ditulis 1 sampai 20 ni? Ialah kerana susunan untuk disebut. Untuk disebut, supaya mudah nak sebut satu per satu disusun. Bukan kerana ada mai dulu, ada mai kemudian. Yang mai dulu, mai kemudian tu dipanggil apa? Tartib wuku'i. Bukan tartib wuku'i, ianya tertib zikri disebut. Tertib susunan untuk menyebut satu huraian ulama. Yang kedua pasal apa? Wujud dulu, qidam, baqah. Kalau dah kata tertib zikri pun, nak sebut pun, kenapa wujud? Tak kubuhayah dulu kan? Kudrah dulu kan? Biar kita bincang kuasa dulu. Allah kan maha kuasa. Kita bincang sifat nombor 1, kudrah. Boleh kata boleh. Kalau ikut tertib zikri, nak sebut boleh. Kudrah, irada, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu li hawadis, qiyamu min nafsi, wahdaniyah. Boleh apa itu? Boleh. Tidak boleh jauh sangat pula kudrah dia tak di belakang bawah tu. Tak, dia bak kudrah wujud. Buat dia. Boleh kalau di sisi tertib zikri. Rupanya ada alasan lain ni ulama. Dipanggil tertib ta'aqquli. Tertib yang sesuai dengan akal. Tertib yang sesuai dengan akal. Susunan yang sesuai dengan akal. Apa sebab? Ulama beritahu sesuatu perkara sebelum kita bincang panjang-panjang, kita pesahlah dulu ada ke tak ada. Ni dah cerita panjang lebar. Aku nak beli kereta 5 biji. Rumah banglo 3 biji. Ingat nak buat menara tempat supermarket tu dalam 2 biji. Saya ingat cik mana. Lepas tu duk perasan nak pergi haji. Tiap-tiap tahun saya ni Cidio Saka ni tengah ni jam tak maulah lekeh-lekeh Rolex nak pakai tu. Baju tak maulah hamur-hamur, mau brand-brand. Tanya apa soalan kita dia? Duit dah ada. Duit dah ada. Duit dah tak ada. Tu nak beli apa? Tu saya banyak teruk letih kita melayan. Dia tak? Macam tu lah kita nak bincang apa benda. Bagi ada dulu cerita pasal Tuhan ni. Kata halal lah. Tuhan yang buatkan langit, kuasa dia lah yang mentadbir alam semua. Dalam kita tanya, Tuhan ni ada ke tidak? Tu yang bisa. Lambat lah. Tidak. Lah ni kita mengaji dulu. Tuhan ni ada ke tidak? Bahas. Orang dalil, orang hujah. Dapatlah kesepakatan Tuhan ada. Barulah kita sambung pembicaraan dia. Adanya bila datanglah perkataan qidam sedia kala. Sampai bila adanya datanglah perkataan baqa sampai bila-bila atau selamanya. Ada dia macam mana? Mukhalafah tu dia letak semacam dengan sesuatu. Tu susunan tu dipanggil susunan ta'aqquli, sesuai dengan akal. Jadi perbincangan dia tu nampak mengikut rentetan yang baik. Susunan. Betul ulama ni hebat, dia susun dah kita. Kita tak mau. Kita nak kembali kepada Quran dan hadis. Dia macam kita ni bukan apa namanya nelayan.
Orang jual ikan, kita tak mau beli. Orang dah hidang lah, kata kat dia dah. Orang dah bersiang bagi tomeh apa semua, cah minyak apa cukup, kan? Bubur rempah apa, bubur ikan masak bagi, hidang kat kita. Tinggal nak jamur sedar mulut. Tak mau buat ni. Sampai rock kat aku nak pintu kelut. Pi lah tengah-tengah musim ni. Musim hari ni api tengok. Pandai boleh mana ikan. Tak tahu ngah kali. Tak tahu bila tang mana. Itulah ada ulama. Dia dah masak dah rencah tu daripada Al-Quran lah dia fahami, daripada hadis dah dia fahami, rumuskan kepada kita di pengajian tu, disusun dah kat kita. Dah. Kita kata kita tak mau mengaji sebab 20. Kita nak kenal Allah terus daripada Quran. Tu yang tuduh Tuhan ada tangan. Masa saya baca khutbah 2 minggu lepas di Masjid Raya, ada Tok Arab dia dengar. Habis baca khutbah tu, mai lab salam. Tak layak lah orang luar kan, tanya lah mai pada mana. Dia cakap tak kira lah tu. Mula-mula dia kata daripada Saudi. Saudi tak apalah. Lepas tu kata daripada Mesir pula. Mesir duduk tangan. Hai. Tak apa. Lepas tu mai daripada nama Nabi hijrah sebelum Taif. Dia ni kat mana? Masa tu kata kan. Pelik ada juga tu Arab baik-baik ni. Tapi nak kata minum ketum tak kot lah. Kan tu Arab minum ketum kan. Dia nak tanya soalan-soalan ni lah, soalan-soalan berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kesamaran makna ni tadi. Dia tanya, adakah Allah itu memiliki tangan? Dia duduk pegang tangan tu. Saya takkan tangan Allah, takkan Allah Ta'ala ada tangan macam ni? Dia tanya. Dia kedok luka lagu ni tak? Dia nak pergi tu. Dia nak pergi kau tu. La ilaha illallah. Mereka ini menolak kita mengaji ni sebab 20 ni kata, kita nak faham Allah terus melalui Al-Quran. Ada satu dulu ni orang tu dia kata, kami kenal Allah melalui surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas tu ulama huraian ada 8 perkara yang dinafikan, supaya ianya menyucikan Allah daripada sifat yang tidak layak. Boleh huraian tak 8 perkara? Tak boleh saya pakai baca terjemah kan. Tu pun jangan nak kata kena Tuhan direct daripada Quran. Tak, boleh tidak. Melainkan India lah susunan alim ulama bagi mudah kat kita. Wujud. Ya, Tuhan wujud. Dah wujud. Baru kita bincang. Adanya wujudnya bila? Sediakanlah. Sampai bila? Sampai bila. Bagaimana? Tak macam dengan siapa pun. Banyak mana? Wahdani satu je. Tuhan tak mana. Itu rentetan demi rentetan dia. Baik, jadi fahamlah. Terbongkar lah soalan tu tadi. Jangan kita duk anggap siapa bubuh wujud nombor 1. Mula-mula Tuhan wujud dulu. Dia baca mula-mula Tuhan wujud dulu. Jadi sama macam kita. Mula-mula beranak mari dulu. Bukanlah beranak mula-mula duduk dalam perut tu lekat. Lekat perut. Kata orang tu tak punya lekat perut lah. Mula-mula. Masa tu kan ada apa lagi? Baru jadi benih ya. Lepas jadi benih 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari kedua dalam bentuk segumpal darah, 40 hari yang ketiga dalam bentuk segumpal daging, 40 hari seterusnya ditiup ruh dan sebagainya sampailah beranak kita ni ke dunia. Tu kita dia ada peringkat. Wuku'i, kejadian tu berlaku. Allah Ta'ala sifat 20 bukan wujud, lepas tu berlaku qidam, lepas tu berlaku, bukan itu nah. Semua sifat ini ada sedia kala pada Allah. Cuma disusun satu persatu sebab takkan nak sebut 20 sekali sebut. Itu satu alasan. Istilah dia panggil tartib zikri. Kemudian pasal apa? Wujud dulu, tak tulis qudrah dulu. Pasal sesuai dengan akal, kita nak bincang ada kata ada dulu. Tu wujud dulu. Dia panggil tartib ta'aquli. Dua gelaran, dua istilah dia panggil. Jangan kita celabur lah, jangan kita pening-pening dah. Persoalan berkenaan dengan susunan. Itu yang tadi dia kata tempat yang tiada. Wujud lawannya Adam, sifat Tuhan. Yang pertama wujud, lawannya Adam, mana tiada. Kalau tiada nak bincang apa panjang-panjang pasal Tuhan dah tak ada. Kalau ni ada kan, tu kita bincang. Depa tu kata Tuhan duduk di tempat yang tiada. Dah tak ada nak bincang. Apa? Tak ada lah. Tak nak bincang juga. Nak abang nak kata Tuhan tu bertempat, tapi tempat yang tiada.
Baik, masuk ke soal 8. Ketuhanan ilahiyat. Sikit lah kita baca. Dalam pengajian tauhid ini dia terbahagi pada 3 bahagian. Tanqasimu mabahitsu ilmi tauhid ila thalathati aqsamin. Terbahagi pengajian tauhid itu kepada 3 bahagian. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Apa dia itu ilahi ketuhanan, membincangkan tentang Tuhan lah. Ini nama ini sifat 20, sifat wajib, mustahil, harus bagi Allah. Kemudian kita akan mengaji pula nubuwat, dia kenabian. Sifat wajib, mustahil, harus bagi Nabi. Apa dia Nabi, apa dia Rasul dan sebagainya. Kemudian kita akan bincang bahagian ketiga dipanggil sam'iyat. Sam'iyat ni berkaitan sama'. Sama' ni dengar. Sam'iyat ni perkara yang didengar. Mungkin kita tak faham apa dia sam'iyat. Dalam istilah lain dipanggil ghaibiyat, perkara yang ghaib. Apa dia? Syurga, neraka, pahala, dosa, malaikat dan sebagainya tu sam'iyat lah dia. Mengaji dalam ilmu tauhid juga. You tak bisa tengok, bisa jumpa malaikat. Ada kata, jom kita pergi minum kopi, ada Jibril. Kalau nama kawan kita tu Muhammad Jibril lain lah. Tak ni malaikat Jibril ni. Tentu WhatsApp masuk. Oh lama Jibril ajak aku pergi minum kopi, lama tak jumpa dengan dia. Kawan dengan Jibril. Ingat lekeh ke? Tanya malaikat Malik, mana ada malaikat Malik? Lama tak jumpa dengan dia. Oh hebat, malaikat Ridwan ni aku nak juga. Kalau ada tanya malaikat Ridwan buat dengan kawan dia. Tak pernah jumpa dia malaikat ni. Itu dia perkara sam'iyat. Yang kita tahu daripada mana? Sama pendengaran, dapat diceritakan. Itu dipanggil perkara. Dia belajar kita ni dalam ilmu tauhid. Baik ilahiyat, ketuhanan itu tadi. Sifat dia kata apa? Sini ada sikit lah. Yajibu lillahi ta'ala ijmalan. Wajib bagi Allah Ta'ala secara umum kita, secara ijmali ini, kulli kamalin, setiap kesempurnaan, yaliqu bihi, yang layak bagi Allah. Itu kita ada setiap sifat, semua ada sifat bagi Allah. Wa kamalatuhu la tatanahi, dan kesempurnaan itu tiada henti, mana tak ada kesudahan. Kan dia berkata hampa ni mengehadkan sifat bagi Allah dekat 20. Dah. Sifat kesempurnaan itu semua sifat Allah, banyak mana tak terhingga, tak terhingga, tak terkira. Kamalat, kesempurnaan. Jamalat, keindahan. Jalal, ketinggian. Kamal, jamal, jalal. La tatanahi wa yajibu lahu tafsilan, dan yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala secara tafsil, secara terperinci, maqamad dalil tafsili, barang yang terdiri dalil secara terperinci, ala wujubihi, atas wajibnya, lahu bagi Allah Ta'ala, wa huwa 20 sifatin, ia ada 20 sifat, ala ra'i man isbata sifatil ma'nawiyyati wa thalathata asyara sifatin inda man nafaha. Jadi kata apa di sini? Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan secara umumnya, yang secara terperinci dengan sebab datangnya dalil yang terperinci 20 bagi yang mensabitkan sifat ma'nawiyah yang akhir, yang 7 tu. Kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bagi yang menafikan, yang mana yang tak mengirakannya, dia ada 13. Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, pendiri kepada mazhab yang kita duk belajar al-Muqidah ini, dia asalnya meneraikan 13 saja. 13 saja. 1 wujud, 5 salbiyah, 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani. Kemudian disempurnakan oleh Imam Al-Haramain, menjadikan dia 20 keseluruhannya. Ada nanti kita akan bincang bab tu. Baik, ada pun keseluruhan sifat tu yang kita banyak tadi terbahagi kepada 2 sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Yang kita banyak, tak terhingga, tak terkira, terbahagi kepada 2 bahagi, terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama dipanggil sifat zat. Yang kedua dipanggil sifat af'al. Apa yang sifat zat? Sifat zat. Zat tu mana? Diri. Kita pun zat juga, tapi zat kita tak sama dengan zat Allah.
Zat kita mengambil ruang, mengambil lapang. Jisim, jirid kita punya zat. Adapun zat Allah, laisa kamitslihi syai', tak serupa dengan sesuatu. Wa khalafatuhu lil hawadi, bersalahan dengan segala yang baharu. Itu zat Allah. Tapi dirilah. Diri bagaimana? Wallahu a'lam. Boleh kita trace, tak mampu nak trace. Kenapa Tuhan ni tak mampu kita nak tergambar, tak, bahkan jangan kata melihat, tak mampu lihat di alam dunia ialah dalam syurga nanti akan diberikan nikmat kepada orang beriman dengan nikmat melihat Allah. Bagaimana dia tu lihat? Wallahu a'lam juga. Kan? Kenapa di dunia ni apa kita tak boleh kokolah nak cuba bayangkan, tak termampu pasal apa? Pasal Allah itu sesuatu yang hebat, luar biasa banyak. Saya nak bagi satu contoh. Dulu kita ada telefon dulu bangkut jauh sangat. Dulu kita ada telefon yang masa terkenal Nokia dulu ni. Nokia sabun, Nokia Engage, Nokia daun. Ingat tak? Rupa bentuk punya sabun ni dia panggil Nokia sabun. Kan? Dia ada berbucu sikit ujung tu ujung ni dia panggil Nokia daun. Kan? Ni 12 tangan ni. Tak tahu nak main game tu. Nokia je Engage macam-macam lah. Zaman tu dia punya format video dia 3GP. Tangkap gambar boleh. Rakam video boleh. Bubuh memori boleh. Ada memori SD card. Memori tu hari SD card. Handphone sekarang ini 3GP lagi ke? Dah. Dia dah upgrade dah. Dia punya kualiti video, kualiti gambar. Tapi memori tu boleh bubuh juga. Kita ambil gambar pakai handphone yang terkini ini, pergi cucuk memori balik dalam handphone yang lama tu, cuba buka apa nak jadi. Tak boleh. Error dia kata. Error ke macam nak sebut dia. Oh, pandai tengok apa dia. Mana tak boleh buka. Pasal apa? Pasal canggih. Yang kita tangkap kualiti tinggi. Handphone ni kualiti rendah. Kita ni kualiti rendah. Akal kita kualiti rendah. Tu nak pergi bayang Allah Ta'ala yang maha hebat. Gambar masih temui dah kepala kita. Tak tergambar lah Tuhan itu. Itu sebagai analogi dah lah. Bukan nak faham Tuhan tergambar pula tadi. Lingkup kita ada. Tak beda mengajar Tuhan macam gambar. Apa itu? Doa. Orang kata perbandingan. Macam ni karang pun. Wayang kan? Dia ada watt dia dah. Kalau watt tinggi pakai karang besar, tenang. Tak boleh lalu. Itulah umpamanya. Otak kita ni watt rendah. Watt kan istilah dia kan. Tak lah bukan watt siam tu. Maksud lain pula. Baik. Sifat zat yang kedua ni sifat af'al. Sifat zat ni apa? Ialah segala sifat yang dirumuskan dari sumber ilmu tauhid. Mana ni sumber ilmu tauhid? Sumber ilmu tauhid ni ada 3. Kita dah sebut sebelum ni kan. Kita dah sebut dah. Sumber ilmu tauhid ada 3. Boleh kita singkatkan menjadi 2. Iaitu akli dan nakli. Akli mana akal. Tuhan beri akal kat kita. Sebab apa akal tu jadi yang mana? Supaya boleh mengenal Tuhan. Tapi kena mengaji lah. Tak mengaji dia tak kena itu. Akal itulah timbangan dia. Tapi bukan kita boleh faham sungguh pun. Al-ajzu anil idrak dikatakan. Ketidakmampuan daripada faham tentang Tuhan itulah dia faham. Yang kita boleh faham apa? Makhluk. Sebab tu dia kata man arafa nafsahu maqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia kenal Tuhan. Dia tahu makhluk tu macam mana. Dia tu makhluk. Makhluk tu macam mana. Maka Allah bi khilafi dzalik, bersalahan dengan itu. Itu faedah dia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah kamu tentang kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Fatahliku, kamu akan binasa. Jadi gila sepak, merek, itim. Tak boleh pergi kaji juga Tuhan. Wah lah kata orang ni. Lah ni hang fikir hang tu macam mana? Dia ada conclusion dia lah. Kalau nak bincang sebut jenuh satu, Tuhan tak sama dengan tiang, Tuhan tak sama dengan kursi, Tuhan tak sama dengan meja. Tak, conclusion dia apa? Makhluk tu apa? Dapat satu conclusion, inilah yang bukan Tuhan.
Habis. Maka kita tak menyadar kalau sifat yang tidak layak bagi Tuhan tu kaedah dia. Baik. Yang kedua apa? Nakli. Nakli yang dinakalkan, yang dipindahkan itu Quran dan hadis. Lepas tu kita kata dua. Akliyah, nakliyah, sumber ilmu tauhid. Kalau sebut tiga dia, Quran, hadis, akal. Quran, hadis, akal. Ada buat apa dah boleh guna akal? Tuhan bagi jadi suruh jangan guna ke? Tuhan bagi tangan suruh guna, Tuhan bagi kaki suruh guna, Tuhan bagi mata, mulut, telinga suruh guna, Tuhan bagi dunia, alam semesta ni untuk guna. Tiba-tiba Tuhan bagi akal, jangan guna. Pelik ni. Yang tak bolehnya salah guna. Akal tak apa, yang tak bolehnya akal. Apa beza akal dengan akal? Awak tak main mana? Aku ni, hang tu akal. Betul tak? Dia akal, cari jalan juga supaya dia boleh main. Itu contoh. Baik. Menjadi syarat ketuhanan atau merupakan ciri-ciri yang melayakkan disebut, dianggap dan diakui sebagai Tuhan. Itu 20 sifat itu yang kita kaji, yang kita faham. Kalau lah sesuatu itu nak dianggap sebagai Tuhan, dia mesti kena ada benda-benda macam ni. Kalau tidak, takkan dia Tuhan. Ada sifat kelemahan, kekurangan. 20 sifat ini adalah sifat kesempurnaan. Dibincangkan. Sifat af'al yang satu lagi ialah segala sifat perbuatan yang layak bagi Allah, seperti yang tersebut dalam 99 nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Pemurah, Pengasih, Penyayang, sebagainya itu sifat juga bagi Allah, tapi sifat yang umum. Ini sifat yang tertentu bagi Allah. 20 sifat yang kita akan nanti mengaji. InsyaAllah nanti kita sambung muka surat apa? 9. Turun tanda muka surat 9. Dan kata-kata tadi ni nak faham Tuhan beza apa dengan makhluk. Maka kita kena tahu khulafah dia, kesimpulan dia. Makhluk ni apa? Nanti kita akan masuk Khaliq dengan makhluk. Apa? Pencipta dengan ciptaan. Muka surat 9. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Inilah dulu pertemuan pada kali ini. Saya ingat tak ada apa soalanku. Ada soalan lambat lagi kita makan. Alasan tak bagi orang tanya. Tidak mewakilkan soalan untuk Imam pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Sebagai yang saya sebutkan, seboleh-bolehnya soal yang sekiranya ingin dikemukakan berkaitan dengan ilmu tauhid lah, lebih pada pengkhususan saya. Kalau ilmu fiqh, saya dah kena cari ahli dia pula. Bukan kata tak boleh lah. Tidak, saya tak lulus dah temu dua nak mengajar. Cuma saya tak ada kecenderungan yang dalam bahagian tersebut, lebih pada pengetahuan umum saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minkum. Inna taqabbal iyyaka. Begitulah tadi untuk mencerahkan kita berkenaan dengan sifat yang persoalan yang saya acukan kepada Ustaz ini. Ada juga dia katakan lemah daripada kita berfikir, tak dapat ada berfikir. Hak tu kita tak boleh. Orang tanya macam